Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwandi bin Hamid, nombor metrik 257343 dari kumpulan A, GMGF 2014 Ekonomi dan Pembangunan. Hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk Prospek Ekonomi Malaysia. Yang pertama adalah pengenalan. Aktiviti ekonomi juga bebas dilakukan sama ada di dalam dan di luar negara selaras dengan dasar negara yang mengamalkan dasar ekonomi pintu terbuka. Ekonomi negara diusahakan secara bersama untuk memastikan Malaysia menjana pendapatan daripada segala sudut sumber ekonomi yang sedia ada. Antara dasar-dasar negara dalam membentuk prospek ekonomi adalah seperti dasar ekonomi baru, Rancangan Malaysia dari Rancangan Malaysia Pertama hingga ke Rancangan Malaysia ke-12, Dasar Wawasan Negara dan lain-lain dasar. Kedua adalah fenomena globalisasi. Fenomena globalisasi boleh ditarifkan sebagai proses di mana perniagaan, organisasi dan negara mula beroperasi pada skala antarabangsa. Globalisasi paling kerap digunakan dalam konteks ekonomi, tetapi ia juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh politik dan budaya semasa. Globalisasi memainkan peranan yang besar dalam pengintegrasian ekonomi melalui urusan aliran barangan dan kewangan, modal, buruh, perkhidmatan, teknologi maklumat, pengetahuan melintasi sepadan, komunikasi dan ekonomi yang bercorak liberal. Fenomena globalisasi dibahagikan kepada 4 sudut, iaitu globalisasi yang berupaya mempengaruhi kestabilan ekonomi negara. Pertama adalah globalisasi kewangan. Kedua, globalisasi perdagangan. Ketiga, globalisasi buruh. Dan globalisasi pengeluaran, iaitu ekonomi. Globalisasi kewangan. Kewangan memainkan peranan penting dalam menentu kepada nilai mata wang sesebuah negara. Globalisasi kewangan memberikan kesan kepada prestasi pasaran kewangan negara dan jika ia berterusan akan melambatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Globalisasi kewangan sangat berkait rapat dengan perkembangan teknologi dalam memungut, memproses dan menyebarkan maklumat kewangan. Penyusutan nilai ringgit ketika ini dalam kadar terendah memberi impak langsung kepada sektor import dan ekspor negara, meliputi aliran mod yang juga disamakan dengan pelabur langsung asing iaitu Foreign Direct Investment iaitu FDI. Globalisasi perdagangan merupakan sebuah rangkaian yang terbentuk untuk saling bergantung perdagangan di antara negara-negara di dunia. Perdagangan merupakan satu kaedah bagi memudahkan proses perkembangan pengetahuan dan pertukaran teknologi maklumat dengan memudahkan elemen-elemen seperti liberalisasi perdagangan dan pelaburan, pengurangan kos pengangkutan komunikasi dan lain-lain. Aktiviti ekspor bersih sememangnya memberi kesan kepada ekonomi negara dan berperanan sebagai ejen pertumbuhan. Seterusnya adalah mengenai dengan globalisasi buruh. Globalisasi telah membuka peluang dan ruang ekonomi ke arah menggerakkan barangan, perkhidmatan, modal, buruh dan teknologi secara fizikal. Sumber tenaga buruh menggalakkan pembangunan dan memberi maklum balas yang positif kepada keadaan pasaran buruh. Pada Ogos tahun 2022, bilangan tenaga buruh di Malaysia semakin kukuh, iaitu meningkat sebanyak 30,500 orang kepada 16.63 juta orang tenaga buruh. Seterusnya adalah globalisasi pengeluaran. Dikaitkan sebagai proses apabila aktiviti ekonomi berlaku dalam sesebuah negara. Globalisasi membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Sebagai contoh, ekspor Malaysia meningkat dan kebajikan pengguna telah dipertingkatkan melalui ekspor barangan dan perkhidmatan.
Dalam fasa pemulihan ekonomi secara berterusan dengan KDNK lebih tinggi iaitu melebihi 12% pada suku tahun ketiga 2022. Ekonomi pertanian dan perladangan. Pertanian dan perladangan merupakan sebuah mekanisme dalam menentu prospek ekonomi negara. Malaysia merupakan sebuah pengeluar utama minyak kelapa sawit dan produk-produk yang berasaskan minyak kelapa sawit, serta mampu menjadi prospek utama bagi negara Malaysia selain dari industri getah. Faktor yang mendorong kepada pengukuhan harga minyak sawit mentah adalah kerana mendapat permintaan yang tinggi terhadap nanyo minyak. Perindustrian dan pembuatan. Malaysia ialah negara ekonomi keempat terbesar di Asia Tenggara dan ke-39 terbesar di dunia pada tahun 2021 dalam sektor perindustrian dan pembuatan. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK meningkat sebanyak 4.3% pada 2019 selepas berkembang 4.8% pada 2018. Pecahan di dalam sektor pembuatan menyaksikan yang produk kimia, getah, plastik dan petroleum meningkat sebanyak 34.8%, manakala subsektor pembuatan seperti logam asas, produk mineral, bukan logam dan produk logam yang direka merupakan penyumbang kedua kepada peningkatan IPP sektor pembuatan iaitu sebanyak 49.4%. Seterusnya adalah pelombongan dan petroleum. Malaysia Petroleum Resource Corporation MPRC juga telah merangka 15 inisiatif di bawah Pelan Hala 7 Industri Perkhidmatan serta Peralatan Minyak dan Gas OGSE Kebangsaan 2021 hingga 2030. Gabungan antara EPU dan MPRC juga telah bekerjasama dengan kementerian, agensi dan industri yang berkaitan serta pihak berkepentingan bagi merealisasikan matlamat yang ditetapkan oleh negara. Kesimpulan, Malaysia adalah sebuah negara yang memiliki pelbagai sumber ekonomi di mana ia berpotensi dijadikan sebagai prospek ekonomi negara. Globalisasi sememangnya membantu negara dalam sudut kewangan, perdagangan, komunikasi, pertukaran dan kemasukan teknologi baru serta pelabur-pelabur dari negara lain. Globalisasi kewangan dan perdagangan merupakan sebuah kaedah dalam melihat dan merangka suatu ekonomi itu bertepatan untuk dijadikan sebagai prospek ekonomi negara. Sekian, terima kasih.